Kita sambung ayat 9, ayat 8 kan. Dia sebelum ni cerita pasal apa? Munasabah. Ayat sebelum ni dengan ayat hari ini. Kalau cerita daripada awal lagi, cerita surah Al-Mumtahanah ni ialah cerita tentang cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Sebab itulah ayat pertama lagi Allah melarang orang beriman daripada sayang kepada orang kafir. Haram sayang kepada orang kafir, walaupun keluarga kita, walaupun mak bapak kita sendiri. Tak boleh mualat. Dia panggil mualat. Mualat ni mana? Menyokong, memberi kasih sayang. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Termasuklah, kata ulama, termasuklah mualat bagi kasih sayang pada orang kafir ialah kita meniru gaya hidup mereka, budaya mereka. Bila kita tiru mereka, sebenarnya kita ada rasa suka. Kalau kita tak suka, takkan kita tiru. Dan itu Allah sebut dalam ayat pertama tu. Apa dia? Ayat pertama Allah kata apa? Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan demikian itu, iaitu bagi mualat kepada orang kafir, dia telah sesat jalan. Dan Nabi pun kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kadang-kadang anak muda kita kan tiru cara pakaian, pakai rantai lah, macam-macam, bersobang kat telinga kan. Itu termasuklah menyerupai kaum yang lain, menyerupai jantina yang lain. Semua hukumnya adalah haram, termasuk dalam ayat maksud ayat yang kita belajar ni. Okey, kemudian ayat akhir sebelum ayat hari ini ialah walaupun orang kafir ni haram kita bagi mualat, tapi kita kena berfikiran positif. Apa maksud? Teruskan kerja dakwah, semoga yang kafir itu akhirnya menjadi orang yang beriman. Itu yang Allah bagi harapan dalam ayat yang ketujuh. Allah kata asallah an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah menjadikan antara kamu dan orang yang kamu bermusuh itu menjadi apa? Mawaddah, kasih sayang. Dan Allah mampu untuk menukar hati musuh menjadi beriman dan kamu boleh berkasih sayang dengan mereka. Kan? Saya dah bagi contoh. Ada, boleh sebut tak beberapa contoh yang kuat menentang Islam, menentang Nabi, akhirnya dia benci pada Nabi, akhirnya menjadi orang yang paling sayang kepada Nabi. Siapa dia hantar contoh? Umar Al-Khattab lagi, Khalid bin Walid, Suhaib bin Amru, lagi Abu Sufyan kan. Makna apa tu? Islam bukan benci sebenci-bencinya. Islam benci tapi ada hadnya. Sebab tu ada pepatah Arab yang maksud dia, jangan kamu benci seseorang sebenci-bencinya, kerana mungkin satu hari dia akan menjadi orang yang kamu suka. Betul kan? Dulu musuh tapi sekarang berkawan, bergabung. Betul kan? Dan jangan kamu sayang kepada seseorang berlebih-lebih. Moga-moga satu hari dia akan menjadi musuh kamu. Yang cinta sayang ni satu je boleh berlebih-lebih, iaitu cinta kepada Allah. Cinta pada manusia tak boleh lebih-lebih. Cinta pada suami ke, cinta pada isteri ke, tak boleh lebih-lebih. Ala kadar je. Boleh? Setuju? Tak boleh lebih-lebih. Yang kepada Allah boleh. Okey. Ayat yang hari ini Allah nak makna Allah nak bagi tahu, kalau ayat pertama Allah kata haram kita bagi kasih sayang dan berbuat baik pada orang kafir, kan? Okey, soalan dia, adakah haram secara mutlak buat baik pada orang kafir? Semua orang kafir kita tak boleh buat baik? Itulah Islam. Islam jelas. Jadi ayat ni mengecualikan. Bukan semua orang kafir kita tak boleh berbuat baik. Allah kata apa? La yanhaakumullah. Tidak melarang.
kamu oleh Allah. Mana Allah tidak melarang kamu. Larang apa ni? Anil lazina, terhadap al-lazina, orang-orang yang lam yuqatilukum, tidak mereka tidak memerangi kamu. Dia orang kafir tapi mereka tidak memerangi kamu. Dia panggil kafir apa ni? Kafir zimmi kan? Kafir ada dua, satu harbi yang memerangi kita, yang kedua zimmi. Fiddin, dalam agama. Satu, dia tidak memerangi kita. Yang kedua, walam yukhrijukum, dan mereka tidak mengusir kamu. Sebagaimana orang musyrikin Mekah mengusir Nabi dan para sahabat. Min diarikum, dari kampung ataupun negeri kamu. Okey, apa yang Allah tak larang ni? Allah tidak larang terhadap orang kafir yang ada dua sifat. Satu, dia tak memerangi kita. Yang kedua, tidak mengusir kita. Apa yang Allah tak larang kita buat pada mereka? Antabarruhum. Jadi kalau tabarruh, kamu berbuat baik. Kamu berbuat baik kepada siapa? Kepada siapa ni? Orang kafir. Kepada mereka. Kafir yang mana ni? Yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu. Dan watuqsitu, dan kamu berlaku adil. Allah tak larang kamu berlaku adil. Beli barang RM10, adilnya bayar RM10. Jangan sebab kamu kafir aku bayar RM8 je. Panggil orang kafir baik ke akaun rumah kita kan. Upah dia 250 kalau orang Islam. Sebab kamu kafir aku bayar 200 sahaja. Tak boleh. Dan kamu berlaku adil ilaihim, kepada mereka. Kenapa Allah tak larang kita buat adil dan buat baik pada orang kafir? Kenapa? Sebab innallah, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-muqsitin, orang-orang yang berlaku adil. Okey, boleh? Allah sebut tak apa bentuk buat baik ni? Dalam ayat ni Allah sebut tak? Tak sebut. Bila tak sebut, umum. Kita bulan Ramadan nak bagi tom yam kat dia, boleh? Boleh. Bulan Ramadan nak bagi kurma, boleh? Musim haji kita sembelih kambing, kita korban, nak bagi daging korban pada dia, boleh? Boleh ke tak? Boleh? Daging korban? Tak boleh. Ada dalil? Tak boleh. Ini hukum ni. Bila hukum halal ke haram, boleh ke tak boleh, kena ada dalil. Ada dalil? Tak tahu mana? Salah lah tu. Salah satu kesalahan kita ialah bercakap tanpa dalil. Allah kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya Allah kata jangan bercakap, jangan beramal apa yang kamu tidak ada ilmu, haram. Kenapa? Sebab telinga kamu, mata kamu, hati kamu semua akan disoal
di akhirat besok. Betul? Bukankah aja sebenar kebanyakan masyarakat kita menganggap bagi daging korban kepada orang kafir tak boleh. Bila kita tanya dalil, tak ada. Tapi kalau saya kata boleh, saya ada dalil. Apa dia ni? Kita selalu baca tak ayat ni? Baca. Allah kata boleh, tapi sebab kita tak faham, kita ambil pendapat yang tak ada dalil. Nampak tak? Jadi saya ulang, boleh tak bagi daging kurban pada orang kafir? Boleh. Apa dalil? Apa dalil, Kak? Bukan baru jumpa, baru perasan. Dah jumpa lama dah ayat ni. Baru tahu. Kan? Daging akikah boleh tak? Slow je. Boleh ke tak? Boleh. Ada dalil? Okey, siapa yang kata tak boleh, bagi dalil. Ustaz, nanti saya nak tanya ustaz saya. Dia satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia sembelih seekor kambing untuk dia lah. Kemudian bila dia datang, dia pun tanya, adakah kamu dah bagi daging kambing tu kepada jiran kami yang Yahudi tu? Adakah kamu dah bagi? Dia ulang. Ditanya, adakah kamu dah bagi daging kambing itu kepada jiran kami yang Yahudi itu? Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, kenapa aku nak bagi sangat pada jiran? Sebab dalam satu hadis Nabi sentiasa berwasiat melalui Jibril. Jibril sentiasa berwasiat supaya buat baiklah kepada jiran. Buat baiklah pada jiran. Seolah macam jiran tu boleh mewarisi harta kita. Itu wasiat Nabi. Maka sebab tu Abdullah bin Mas'ud nak praktiskan wasiat Nabi, nak bagi pada jiran walaupun dia Yahudi, tapi Yahudi yang jenis ni. Jenis yang tidak memerangi dan tidak mengusir. Boleh? Okey? Ustaz kita dengan Abdullah bin Mas'ud mana lebih alim? Dan ada satu lagi dalil daripada Quran. Kita boleh bagi makan pada orang kafir. Orang kafir yang macam ni. Ada dalil daripada Quran. Rasanya kita dah belajar surah tu. Siapa ingat? Surah Al-Insan ada tadabbur dah? Al-Insan dah? Bila ni? Bila kita tadabbur? Sebelum PKP? Dah lama dah. Patutlah lupa. Okay. Wa yut'imuna at-ta'am hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Okey. Ini Allah sifatkan siapa ni? Ahli syurga. Dan Allah gelarkan dia al-abrar. Kemudian Allah sebut apa amalan ahli abrar yang layak sehingga layak mereka masuk syurga. Apa amalan dia masuk kat dunia? Tengok, bagi makan Allah sebut. Allah tak sebut solat, Allah tak sebut pergi umrah. Maksud apa tu? Maksud apa? Buat baik pada orang adalah ibadat yang paling Allah suka. Ahabbul a'mal ilallah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Orang yang paling Allah sayang, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Tak kira orang tu siapa. Kalau orang kafir kena ada syarat ni. Kalau dia memaringi kita tak boleh. Okey? Cuba terjemah. La tusahib, jangan kamu bersahabat illa mu'minan, kecuali orang beriman. Jangan kamu bersahabat kecuali orang beriman. Jadi arahan Nabi kalau nak berkawan, pilihlah orang yang beriman. Maknanya orang jahat boleh tak kita berkawan? Boleh tak? Kalau kita kuat dan kita boleh mempengaruhi dia dan kita berdakwah pada dia, silakan.
Tapi kalau kita rasa kita tak kuat, jangan berkawan. Dia berkawan dengan berdakwah, dua benda yang berbeza. Kita berdakwah bukan mesti kawan kita kan. Okey? Kemudian Nabi kata wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan makan makanan engkau kecuali orang yang bertakwa. Nabi kata jangan biarkan makanan kamu dimakan kecuali oleh orang bertakwa. Boleh? Jadi bercanggah tak dengan apa yang kita belajar ni? Bagi makan pada orang kafir. Yang ni Nabi kata, bagi makan makanan kamu pada orang bertakwa. Ini hadis sahih. Bercanggah tak? Dia sebenarnya tak bercanggah. Yang ni lebih kepada apa? Bersahabat. Makna sahabat kita pertama orang yang beriman. Kemudian yang selalu makan tu makna sahabat lah. Orang kafir bukan sahabat. Dan dia makan bukan selalu. Boleh faham? Jadi kalau selalu makan tu makna sahabat kita lah. Ini lebih kepada sahabat. Kalau yang selalu makan tu pasti dia adalah orang yang bertakwa. Dan dia juga adalah orang yang beriman kepada Allah. Bolehkah? Dan bukti banyak. Nabi dan Nabi sendiri biasa bagi makan pada orang musyrikin. Nabi sendiri biasa bagi makan pada orang musyrikin. Bahkan ada diceritakan Nabi pernah bagi harta rampasan kepada orang kafir yang nak dijinakkan masuk Islam. Sampai Nabi bagi 100 ekor unta. Ada hadis. Kepada orang kafir yang mu'allaf. Dia mu'allaf, bila sebut mu'allaf ada dua jenis. Pertama yang baru masuk Islam. Yang kedua yang baru nak dijinakkan. Boleh, tak ada masalah. Boleh faham tak? Jadi kalau kita berfikir ikut Al-Quran dan kita berfikir sebagai pendakwah, tak ada masalah bagi pada orang kafir. Tapi kalau kita berfikir bukan sebagai pendakwah, kita berfikir sebagai seorang tok qadi. Haram, itu haram kan. Akhir sekali orang kafir tak akan rasa keindahan Islam. Betul? Jiran kita dah 20 tahun duduk sebelah kita. Kita pun korban setiap tahun. Tapi daging korban tak pernah sampai kat dia. Betul kan? Rugi tak dakwah? Rugi. Kadang-kadang kita buat akikah kan, bila masak panggil dia. Orang lain semua makan daging kambing. Orang kafir kita beli ikan. Kamu makan ikan je. Sebab apa? Kamu tak boleh makan daging akikah. Salah. Kecil hati tak? Kecil hatilah. Okey. Kemudian innama, sesungguhnya, yanhaakum, dia iaitu Allah melarang kamu, anil lazina, terhadap al-lazina, orang-orang yang qatalukum, yang ini atas lam yuqatilu, tidak memerangi. Ini boleh buat baik. Tapi kalau qatalu, memerangi kamu, yanhaakum, Allah larang, jangan buat baik. Yanhaakum qatalukum, yang memerangi kamu. Fiddin, pada agama. Wa akhrajukum, dan mereka mengusir kamu. Min diarikum, dari negeri kamu ataupun tempat wazaharu, dan mereka menolong, membantu. Mereka tak memerangi, tapi mereka bagi bantuan, bagi dana supaya orang kafir lain memerangi kita pun tak boleh. Mereka membantu ala ikhrajikum, untuk mengusir kamu. Orang kafir macam ni tak boleh bantu. Allah larang apa ni? Antawallauhum, mualat kepada mereka.
apa ni? Menjadikan mereka penolong. Kemudian Allah bagi amaran. Kalau kita ambil juga orang kafir yang memerangi kita, mengusir orang Islam yang lain, cuma dia tak usir kita je. Kita ambil juga sebagai penolong, kita buat perjanjian dengan mereka, Allah bagi amaran. Wa man yatawallahum, dan siapa yang melantik mereka sebagai penolong ataupun buat kerjasama, faulaika, maka mereka itulah az-zalimun, orang-orang zalim. Okey. Orang kafir kat Malaysia, contohlah jiran kita ke kan, orang duduk taman kita, memerangi kita tak? Berperang tak dengan kita? Dia usir tak kita? Jadi boleh tak buat baik? Orang kafir, Yahudi kan, memerangi tak orang Islam? Dan mereka mengusir tak orang Islam di Palestin? Boleh tak buat baik pada mereka? Tapi ada tak orang Islam buat baik dengan mereka? Dan buat kerjasama, buat berjanjian lagi? Ada? Siapa? Allah kata mereka itu adalah orang yang zalim. Kita ada tak buat kerjasama dengan Israel? Ada? Kalau ada, cakap pelan-pelan sikit. Tapi nak begitu, hukum dia tetap haram, zalim. Walaupun kamu namanya Islam, bila buat kerjasama dengan jenis kafir yang menentang, yang memerangi, kamu adalah orang yang zalim. Kita kalau budak kata pada kita, pakcik ni zalim lah, ada terasa tak? Terasa terkejut juga. Apa kezaliman aku? Kalau Tuhan cakap kamu adalah zalim, lagi teruk. Yang bercakap Tuhan. Siapa ni? Dia solat, dia pergi haji, pergi umrah, sedekah macam-macam. Tapi dalam masa sama, dia buat kerjasama dengan kafir jenis ni. Allah kata kamu zalim. Boleh? Berlaku tak? Berlaku. Sekarang banyak negara Islam buat kerjasama dengan tempat negara Islam yang tempat turun ayat ni. Tempat turun wahyu ni. Okey? Habis. Ayat selepas ni ayat 10. Panjang sikit kan? Saya tak tulis kat sini sebab panjang. Cuba tengok di Quran. Ada satu hadis berkaitan dengan buat baik pada orang kafir ataupun secara umum orang miskin. Boleh tulis terjemahan dia. Sabda Nabi SAW, sedekah kepada orang miskin akan dapat pahala sedekah dan sedekah kepada orang miskin dari keluarga kita akan dapat pahala sedekah dan silaturrahim. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi.
Okey, kita sambung ayat yang ke-10 surah Al-Mumtahanah. Boleh tengok di Quran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza ja'akum, apabila telah datang kepada kamu al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman, muhajirat, yang berhijrah. Dalam konteks ayat ni, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa kelebihan berhijrah? Bila Allah sebut perkataan hijrah tu, ada kelebihannya. Allah sebut dalam surah An-Nisa. Cuba buka surah An-Nisa. Ayat 100. Muka surat 94. Okey, wa man yuhajir, barang siapa yang berhijrah. Hijrah ni ada dua, satu hijrah tempat, meninggalkan satu tempat pergi ke tempat yang lain. Kerana apa? Kerana Allah. Macam kita pindah randah tu tak termasuk hijrah. Ini berhijrah daripada satu tempat yang susah beribadat, susah berdakwah, kita pergi tempat yang lebih mudah berdakwah dan ibadat kita lebih sempurna. Itu dia panggil hijrah tempat. Hijrah yang kedua ialah Nabi sebut dalam satu hadis, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mana meninggalkan maksiat, itu hijrah. Jadi kalau hijrah tempat ni mungkin boleh berlaku, mungkin tak berlaku. Tapi hijrah meninggalkan benda haram berlaku bila-bila masa dan kepada siapa sahaja. Jadi orang macam kita boleh tak berhijrah? Boleh. Dulu buang masa kan. Sekarang kita tak buang masa dah. Itu pun dipanggil hijrah. Okey, Nabi Allah kata siapa yang berhijrah fi sabilillah, pada jalan Allah, bukan pada jalan nafsu, bukan untuk tujuan dunia. Yajid fil ardi. Dia akan dapati fil ardi, di atas muka bumi, muraghaman. Muraghaman apa makna? Tempat berlindung, tempat cari rezeki, apa-apa saja kebaikan. Kasira, yang banyak. Kasira. Kemudian wasa'atan, dan keluasan. Allah tak sebut keluasan apa. Bila tak sebut, maknanya keluasan apa ni? Keluasan yang paling penting dalam hidup orang beriman pada keluasan hati. Kadang-kadang orang rezeki banyak tapi hati sempit kan, jadi dia tak bahagia. Kadang-kadang orang rezeki sikit je tapi hati dia lapang, redha je, qanaah. Maka itulah keluasan yang paling penting.
Wa man yakhruj, dan siapa yang keluar min baitihi, daripada rumahnya, muhajiran ilallah, berhijrah kerana berhijrah kepada Allah dan Rasul. Betul-betul hijrah kerana Allah dan Rasul. Summa yudrikhul maut, kemudian dia mati tengah-tengah jalan, belum sempat sampai ke tempat dia nak hijrah. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah, maka telah dicatat pahalanya sebagai orang yang berhijrah di sisi Allah, walaupun tak sempat pun sampai tempat dia nak pergi. Kemudian wa kana Allahu ghafura rahima. Tengok apa kelebihan hijrah dalam ayat ni. Yang kita kan kalau orang suruh berhijrah, tinggal kampung halaman, tinggal harta semua kan, tinggal keluarga, kita rasa berat kan. Dan begitulah Nabi dan sahabat bila hijrah daripada Mekah, tinggal semua sekali, tak ada satu barang pun dia bawa. Berat tak? Tapi kalau dia yakin dengan janji Allah, hijrah tu jadi ringan je. Apa janji Allah dalam ayat ni? Muraghaman, tempat yang selesa, rezeki yang banyak, keluasan dalam semua aspek. Sebab itulah masalah manusia ialah tidak yakin pada janji Allah. Contoh macam tadilah, kadang-kadang kerja kita menghalang kita untuk solat awal waktu kan. Tapi dia takut nak berhijrah. Hijrah apa dah? Berhenti kerja tu nak cari tempat lain kan. Dia takut sebab apa? Tambah-tambah sekarang dalam keadaan PKP kan, nak dapat kerja lain susah. Maknanya dia tak yakin pada janji Allah. Sebab itulah salah satu cara untuk kita lebih maju dari segi agama dan lebih dekat pada Allah, kena berani berhijrah. Kena berani berhijrah. Berapa ramai yang tinggal kerja kerana Allah, akhirnya Allah, sebagaimana Allah janji, rezekinya lagi murah dan ibadatnya lagi sempurna. Yang penting kena yakin. Okey? Kita balik pada ayat kita. Okey, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu wanita-wanita yang berhijrah, famtahinuhunna, imtihan. Ni surah ni dinamakan mumtahinah. Mumtahinah daripada perkataan ni lah imtihan. Famtahinu, ujilah mereka. Dia ni berlaku ni bila ni? Selepas perjanjian Hudaibiyah. Kita perasan tak apa dia antara perjanjian Hudaibiyah? Antara syaratnya ialah bila orang Mekah datang ke Madinah dalam keadaan beriman, Nabi kena pulang balik. Kalau orang Madinah Islam ke pergi ke Mekah, orang musyrikin tak wajib pulang balik. Dan Nabi setuju. Nampak berat sebelah tak perjanjian tu? Sebab tu ramai sahabat tak setuju pada peringkat awal. Sebab dia kata Nabi ni macam macam dia sihir. Kenapa Nabi setuju? Orang Islam daripada Madinah pergi ke Mekah, orang musyrikin tahan, tak boleh balik semula Madinah. Tapi kalau orang Mekah, orang musyrikin pergi ke Madinah, orang Islam wajib hantar balik ke Mekah. Nampak macam tak adil kan? Tapi Nabi setuju. Kenapa? Adakah Nabi tak? Kalau kita ada masa tu, masa berjanjian, kita setuju tak? Tak setuju kan? Kenapa tak setuju? Bila Nabi setuju, kena setujulah. Apa kebaikannya? Jadi kalau orang Islam daripada Madinah pergi ke Mekah, tak boleh balik ke Madinah, maka peluang orang Islam nak berawal di Mekah tanpa diganggu oleh orang kafir. Sebab ada perjanjian, dia tak boleh kacau kan. Kalau sebelum ni, kalau orang Islam duduk kat Mekah, dia kacau, dia hina, dia seksa dan sebagainya kan. Kemudian yang kedua, orang Islam boleh mengintip rahsia orang musyrik di Mekah kan. Dia bila duduk Mekah, apa saja berlaku, apa saja perancangan orang kafir, mereka dapat berita dan hantar kepada Nabi. Cerdik tak? Cerdik.
Okey. Jadi kalau ikut perjanjian, sekarang ayat ni kata apa? Kalau wanita beriman berhijrah ke Madinah, kalau ikut perjanjian, Nabi kena buat apa? Ha? Kena hantar balik kan? Tapi Allah kata apa? Jangan. Uji dulu. Tes. Sebab itulah ulama berbeza pendapat tentang ayat ni. Ada mengatakan perjanjian tu sebenar khas untuk lelaki je, tak termasuk perempuan. Tak termasuk perempuan. Jadi ayat ni tak ada kaitan dengan perjanjian. Sebab perjanjian yang Nabi kena hantar balik apabila lelaki yang berhijrah. Kalau perempuan tak. Pendapat kedua mengatakan perjanjian itu umum. Lelaki pun kena hantar balik, wanita pun kena hantar balik. Tapi Allah batalkan perjanjian itu khas untuk wanita. Sebab tu Allah kata, okey, kalau ikut perjanjian, perempuan yang beriman hijrah ke Madinah, kamu kena hantar balik. Sekarang sebab perempuan ni lemah, kalau hantar balik, apa jadi pada mereka di Mekah? Akan dizalimi, dikhianati. Maka Allah membatalkan perjanjian itu dengan ayat ni. Khas untuk wanita saja. Okey? Itu menunjukkan apa tu? Rahmat Allah kepada siapa? Golongan wanita. Lepas tu ada surah An-Nisa kan, tapi tidak ada surah Ar-Rijal. Okey, famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Uji apa ni? Keimanan mereka. Allahu a'lamu biimanihinna. Uji iman mereka. Macam mana nak uji? Uji sama ada dia datang ke Madinah ni betul-betul berhijrah kerana Allah, ataupun dia ada masalah dengan laki dia. Dia benci dengan laki dia, dia ambil peluang, okey, aku nak berhijrah. Itu bukan kerana Allah. Ataupun tujuan dia nak mengintipkan. Uji betul-betul. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, nak uji wanita ni, caranya ialah sebagaimana Allah sebut dalam ayat akan datang. Ayat apa dia? Ayat 12. Cuba tengok sebentar lalu. Jadi ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana nak uji wanita ni yang datang berhijrah ke Madinah? Iaitu buat perjanjian, bai'ah, bahawa mereka tak akan mensyirikkan Allah, mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membunuh. Bila mereka bersetuju, okey, duduk di Madinah. Kalau tak setuju, hantar balik. Itu pendapat siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan pendapat sahabat lain, dia kata uji wanita ni ialah dengan cara suruh dia mengucap. Suruh dia mengucap. Kalau dia berbohong, Allah jawab dah. Kita balik pada ayat kita, ayat 10. Allah jawab. Kalau mereka berbohong, Allah kata apa? Allahu a'lamu biimanihinna. Allah lebih tahu dengan iman mereka. Okey? Fa in alimtumuhunna, maka sekiranya alimtumuhunna, kamu dah setelah diuji dan pada zahirnya mereka dipastikan wanita yang beriman. Fa in alimtumuhunna mu'minat, mereka semua adalah beriman. Fala tarji'uhunna ilal kufar. Apa makna dia? Jangan kamu kembalikan mereka kepada orang kafir, sebagaimana perjanjian tadi. Sebagaimana perjanjian. Jadi pendapat yang pertama, dia kata ayat ni tak ada kaitan dengan perjanjian, sebab perjanjian khas untuk lelaki. Pendapat kedua, dia kata ada kaitan, cuma Allah batalkan perjanjian tu dalam bahagian wanita. Sebab apa? Sebab rahmat Allah kepada golongan wanita. Jadi boleh tak kita nak uji orang? Kita nak uji orang boleh tak? Nak uji iman orang? Boleh tak? Kita nak uji iman kawan kita. Iman kamu berapa peratus? Boleh kah? Tak boleh. Tapi ayat ni siapa yang menguji ni? Allah perintah Nabi dan sahabat menguji kan? Dalam keadaan tertentu boleh. Contoh, Allah bagi contoh tentang anak yatim. Anak yatim. Cuba buka surah ni.
Surah An-Nisa ayat yang ke-6. Okey, Allah kata apa? Wabtalu al-yatama. Ibtalu pun sama, uji ya. Ibtalu, ujilah al-yatama, anak yatim. Allah suruh siapa uji ni? Penjaga, mana orang lah. Sebab tu ada kes tertentu orang boleh menguji orang. Berdasarkan apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ujilah anak yatim hatta iza balagun nikah. Sehingga mereka sampai umur matang. Umur matang, umur boleh nikah. Fa in anastum minhum rusyda, maka sekiranya kamu dah dapati anak-anak yatim tu dah rusyda. Rusyda ni cerdik. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Kan anak yatim harta dia dipegang oleh penjaga kan. Masa dia anak yatim ni maksud belum balik kan. Bila dah balik, bila kita nak bagi harta tu, bila kita nak bagi balik harta milik anak yatim, kena uji ni. Walaupun dah sampai umur balik, jangan bagi terus, uji dulu. Contoh bagi RM50 pada dia, suruh pergi beli barang. Tengok-tengok dia beli apa? Dia beli rokok kan, 3 kotak. Jangan bagi lagi. Okey. Kita balik pada surah kita. Kenapa ni? Subhanallah, Quran ni adalah kitab tarbiyah. Kitab pendidikan. Bila Allah kata tak boleh, Allah bagi tahu sebab supaya kita terima dengan senang, dengan tak ada masalah. Sebabnya jelas. Okey, kenapa Allah kata bila wanita yang beriman berhijrah ke Madinah, jangan pulang pada orang kafir setelah dipastikan dia beriman. Sebab apa? Allah kata apa? La hunna, mereka itu tidak halal bagi suami mereka yang kafir. Bila isteri masuk Islam, maka automatik terpisahkan. Jadi perempuan yang beriman haram bagi bekas suaminya yang kafir. Sebab tu tak boleh hantar balik. Walahum, dan tidak juga bekas suami mereka halal kepada mereka. Okey. Ayat ni panjang, kita berhenti setakat tu. Walahum yahilluna lahunna. Okey, ada soalan lah? Ada satu Ustaz. Ayat yang sebelum tadi, ayat 9. Al-Ladina qatalukum fitin. Maksudnya apa? Qatalukum fitin. Mana mereka memerangi kita kerana Islam kita. Kalau kita curi harta mereka, mereka pun memerangi kita. Itu kita boleh buat baik pada dia. Sebab dia memerangi kita bukan sebab agama kita, tapi sebab nak ambil hak dia. Boleh faham? Dia kalau ada bukti yang sahih tak boleh lah. Sebab ayat ni jelaskan kita tak boleh buat baik pada orang kafir yang memerangi kita ataupun orang kafir yang membantu memerangi kita. Dia tak memerangi tapi dia bagi dana. Kalau ikut ayat ni jelas. Kalau kita ada bukti yang betul, yang sahih, mereka
ada memberi bantuan kepada orang kafir yang memberingat orang Islam, maka kita haram bekerjasama dengan mereka. Okey, tak ada? Tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.